Dari segi pemilihan, I think berasaskan of course kemampuan untuk bermain hoki, nombor satu. Nombor dua, kecergasan dari segi, dan apa yang saya nak ketengahkan lebih adalah attitude player itu sendiri yang ingin mengambil tanggungjawab dan take challenges. Saya rasa I think in terms of players individual kita, I think we are comparable dengan taraf pemain antara dunia as an individual, tapi sebagai pasukan kita mungkin ada kekurangan dari segi semangat. So itu yang saya nak cuba pilih certain players yang muka-muka baru yang pada pendapat saya nampak yang ingin bermain mati-matian, sebab skill tu dari segi hoki saya boleh betulkan or improve them. So that's one of the biggest criteria in the selection. Anda tuju pasukan ini, you memilih 25.3 tahun umur purata pemain. So what's the main challenge, misi utama yang you nak capai bersama pasukan ini? Saya rasa bila saya buat pemilihan, saya actually tak tengok at the age first. Saya tengok potential mereka ataupun apa yang mereka boleh offer. Seperti kita lihat Tengku Ahmad Tajuddin 35. Saya rasa in football pun ada yang 35, 36 masih main lagi. So pemilihan saya berdasarkan pada the quality of the players dulu, dan bukan umur. So umur is just a guideline untuk tengok berapa lama kita boleh gunakan players tu tersebut. You memilih 14 pemain baru, consider baru, ada yang pernah main sebelum 13, ni, dipanggil balik 13, sorry. Ya, kita mempunyai 13 pemain ataupun muka baru. Saya just nak stress, saya bukan drop mana-mana player, sebab pemilihan sebelum ni bukan saya jurulatih. So this is my selection, this is my team. So I just want to be clear. So I tak nak gunakan players yang sebelum list ni as a drop. That wasn't my selection. So this is my selection, this is my team. So pada team ni 13 muka baru. Daripada 13 muka baru tu 7 adalah kali pertama dipanggil untuk join squad kebangsaan kita. So that is my approach. Mungkin muka 7 baru ni mungkin orang tak kenal pun nama langsung, tapi pandangan saya 7 player ni mempunyai sesuatu yang saya dapat daripada feeling, daripada apa yang saya lihat dia padang, dari segi energy mereka, attitude mereka. Itu one of the biggest reason kenapa 7 muka baru ni saya senaraikan. So after you select the 25, you'll be sharing some players with the junior team, with the at the moment, apa yang kita discuss, sorry I'll speak in Malay. I think we have been having a lot of meeting with the junior program with Coach Wallace. Kita juga nak pastikan kita membantu skuad remaja kebangsaan, sebab mereka mempunyai perlawanan yang terdekat bulan Januari, kita punya yang terdekat adalah bulan Mac. So saya akan pastikan kalau kita mempunyai 25 pemain yang juga pemain daripada remaja, kita akan pastikan skuad remaja juga mempunyai 25 orang. So they'll have a bigger pool of players. So mereka akan berlatih dengan pasukan kebangsaan, tetapi on and off mereka juga akan join pasukan remaja. Lepas you drop ke 25, pemain-pemain yang telah di drop tu, adakah mereka berpeluang untuk go to the junior side? Or players yang berada di age group under 21 yang masih boleh beraksi untuk pasukan remaja kebangsaan, jikalau mereka digugurkan daripada pusat skot latihan ni bila di narrow down to 25, saya tak ada hak untuk memaksa jurulatih remaja untuk memilih pemain tersebut. Itu terletak pada Coach Wallace sendiri untuk menilai pemain tersebut. So doesn't mean that player tu in the current trainee 38, kalau digugurkan dia akan have a confirmed position in the juniors. I think it's not that. Coach Wallace akan meneliti dan membuat selection beliau sendiri. Okay. So from your experience, what kind of a team did Coach Arul select, and what is the can you explain the team a bit? Okay, bagi saya tentang selection of the national trainees ni 38 orang, sememangnya kita menghormati keputusan dan juga pemilihan yang dilakukan oleh Coach Arul Silwaraj.
Dan itulah yang selalunya kita terapkan. Di mana pemilihan tu sememangnya keputusan utama adalah ketua jurulatih. Dan kalau saya lihat 38 pemain ini buat masa ini adalah kerana bagi saya ataupun bagi kami, di mana seminggu ni tak cukup untuk kita melihat tentang tentang prestasi ataupun kebolehan pemain-pemain, di mana Coach Harul melihat 38 pemain. Itulah sebabnya apabila kita memilih 38 pemain ni, ini bukannya final squad untuk national team. Kita akan terima sehingga 25 pemain lah, di mana Coach Harul mempunyai peluang lagi untuk menilai prestasi pemain dalam masa sebulan ni untuk menjadikan ia 25 pemain lah. Dan kalau saya lihat juga list ataupun senarai pemain ni, dia memang merangkumi pemain-pemain senior, pemain-pemain muda dan juga beberapa pemain yang berada di age group di bahagian tengah lah. Jadi satu kombinasi yang begitu baik. Tetapi apa pun seperti yang Coach Harul mention, di mana kita tidak melihat umur itu sebagai satu kriteria yang penting lah. In the end of the day adalah performance pemain itu sendiri dan juga perancangan pengurusan pasukan untuk kejohanan yang akan datang, terutama sasaran-sasaran di dalam kejohanan yang akan datang. Dr. Bob, kalau kita lihat 2022 kita ada Sukan Asia, which is pemenang pingat emas akan layak ke Olimpik Paris 2024. Realistik atau tidak bahawa pemain senior seperti Razi, seperti Tengku akan dikekalkan sehingga 2022, atau mungkin kalau kita layak mereka akan bermain sampai Olimpik, kerana impian pemain-pemain ini ialah untuk bermain di Olimpik. Seorang pun daripada mereka belum pernah menjejakkan kaki ke Olimpik. Ya, bagi saya seperti yang Coach Harul nyatakan, di mana umur ini bukanlah satu antara faktor yang paling penting. Kerana yang paling penting adalah prestasi mereka. Prestasi semasa mereka. Kalau kita tengok 2022 ni tak lama lagi. Di mana sekarang ni dah bulan 10, jadi next year 2021. Dan kita tahu Asian Games tu begitu penting lah untuk kita layak ke Sukan Olimpik kan. Jadi bagi saya, jika pemain-pemain ini dapat menunjukkan prestasi yang begitu baik, fitness mereka begitu di tahap yang tertinggi, dan bagi saya pengalaman mereka tu amat penting. Jadi mereka harus terjemahkan, bukan saja pemain-pemain senior tetapi semua pemain lah. Mereka harus menterjemahkan di atas padang tu dan cuba untuk meyakinkan jurulatih untuk memilih mereka. Seperti mana yang kita katakan, di mana umur tu at the moment tak apa penting, tapi prestasi di atas padang tu begitu penting lah. Yes. Kriteria yang coach nak lihat daripada pemain-pemain dalam masa seminggu ni, dan sekiranya mereka tak tunjuk atau tak sampai KPL itu, adakah pemain daripada senarai 38 ni akan dipanggil atau coach akan kekalkan dengan 38 ni? I think as of now saya akan membuat selection saya berdasarkan pada 38 ni. Berdasarkan of course yang baru-baru habis ni. So pemilihan 25 akan berasaskan pada 38 ni untuk fasa sekarang. Of course kita mempunyai 11 minggu fasa sehingga akhir tahun ni sebelum mereka dilepaskan untuk bermain untuk klub-klub mereka di Liga Hoki Kebangsaan nanti. Dan semasa di Liga Hoki Kebangsaan, of course saya akan review balik ada mungkin muka-muka baru ataupun saya perlu reduce the numbers tu. Itu is the next step, but the first step is to reduce the numbers from 38 to 25, which we have a program for 11 weeks. The plan for the next 4 weeks is to have matches. We will play about 8 matches among us, so that will be one of the main criteria. So sebabnya kita mengambil 38 sebab just watching daripada Razak Cup is not enough untuk saya engage dengan players dan
untuk mereka perform under pressure dengan more quality players. So ini memberi saya peluang untuk melihat dengan lebih teliti. Coach, dalam list pemain yang you pilih ni, ada beberapa pemain, let's say Zabi Madrid from Terengganu, Andy Albert from Sabah. Tapi players like Amirul Aidit tiada negeri, Aminuddin Muhammad Zain tiada negeri. Adakah pemilihan mereka ni dipilih atas faktor apa? Kerana mereka tidak bermain di Piala Razak. Cuma yang tidak bermain di Piala Razak empat pemain sahaja. Aminuddin, Faid, Firhan dan juga Aidit. Firhan seperti yang kita semua tahu, beliau kehilangan anak baru-baru, so I think emotionally, mentally beliau is not ready to play. Dan saya rasa he's still a quality player, yang experienced player. Dan saya pasti kalau beliau bermain di masa Razak Cup, saya akan mesti memilih beliau. Manakala tiga pemain yang lain sedang mengalami proses pemulihan dari segi injury, dan mereka tiga-tiganya dijangka bermula minggu depan dan 2 minggu daripada sekarang. Jikalau injury mereka masih lagi berpanjangan ataupun sehingga ke akhir bulan November lepas 4 minggu ni masih belum recover, then of course saya dan kami kena buat keputusan whether to keep player tu tersebut ataupun tidak. Disebabkan kalau saya simpan injured players, saya make sure kena monitor. Tetapi juga ni mempunyai good quality atau potential. Kita juga tak nak kehilangan mereka, disebabkan kalau kita release daripada squad ni, mereka akan tak dapat membuat proses pemilihan tu dengan lebih efektif. So we will look case by case. Maybe that's two questions from me. Yeah. Faizal Syahri, Fitri Syahri, ramai yang bercakap mengenai these two player. Good potential, especially Faizal Syahri, top goal scorer during Piala Razak. Maybe you have your thoughts about Faizal Syahri selepas lebih kurang 8 bulan sideline, digugurkan daripada pasukan kebangsaan, now come back dengan performance yang macam mana kita tengok di Piala Razak. Saya mula dengan Faizal Syahri. Dari segi pengalaman saya sebelum ni, I think I had a good relationship dengan dia. I think he's always respected how I work and how I do things, and he's never given me a problem, let's put it that way. So when I came back, of course ada banyak issues ni, tapi saya I have to act professional. Saya menerima feedback daripada officials and players and of course some media as well. Tetapi saya juga I'm in a position where I have to make the decision. So that's where I am. So that's why I'm paid for. That's why I'm asked to come back. So I have to make a decision. And saya punya decision is based on his performance, dan juga based on a few times having some lunch with him. I think dari segi message yang diberikan kepada saya, dia more than 100% wants to come back and play for the country. And of course message dia of course ditunjuk di padang pun, dia punya attitude, hilang bola dia chase back. I think he's shown a good example. Macam saya punya message pada beliau adalah satu, keinginan is one but performance is another. Kita boleh duduk di sini dan ingin nak main untuk Malaysia, but you don't work for it, you're not going to be selected. So, dan message yang kedua saya berikan is don't rely on talent. Kalau you harapkan talent saja, is no point. Untuk jadi atlet yang successful in the elite level is talent and hard work, then you give you the results. So I think Faizal has done both, in my opinion, as of now. You tiada meletakkan kapten dalam pasukan ini. Siapa yang akan memegang lilitan kapten dalam pasukan ini? Itu saya akan duduk dengan barisan pengurusan. Mungkin mereka pun akan memberikan idea. Mungkin saya akan gunakan sebulan ini sebelum kita memutuskan 25 pemain, dan I think we will also finalize captain. Just approach saya mungkin agak berbeza. I share, saya bukan just want to have one captain, one assistant captain. I don't believe in that. I believe in leaders. So, daripada sekarang saya dah mempunyai 12-13 orang leaders yang duduk bersama-sama saya, dan untuk decide program kita bersama-sama. Seperti the next 11 weeks program, mereka adalah sebahagian daripada saya, coaches dan juga sport scientist kita daripada ISN untuk discuss plan program. So idea saya is to create leaders, more leaders in the squad.
daripada 12, 13, but I want to create more leaders. That's the idea. So the captain is just a person to represent them, itu saja. Your ultimate mission is to win a gold medal in Sukan Asia 2022 di China. At the moment, my ultimate goal is to change the players' mindset. If I change the players' mindset, I believe we can achieve and we can get the result. The mindset change is, I think sebelum ni kebanyakan dari pandangan saya, kebanyakan player turun ke padang untuk bermain. Saya akan berubahkan mindset mereka untuk turun padang untuk menang, bukan untuk bermain. So that is the mindset. They need to think and play to win. That is the first mindset I can change. Second mindset is also based on mindset, is kita memberikan kuasa sepenuhnya atau memperkasakan. I think English got empowerment. I want to empower the players seperti dah mulakan, giving more responsibilities untuk membuat planning program bersama-sama saya, dan seperti matches yang kita bermain, mereka akan diberi tanggungjawab sepenuhnya, guidance akan diberikan oleh saya dan pasukan kejurulatihan, but the players akan membuat keputusan di atas padang untuk sistem main ataupun bila mereka perlu buat sesuatu. Itu yang salah satu faktor yang saya rasa kekurangan yang saya nak cuba impakkan kepada players. Dan untuk buat tu, first thing saya kena percaya player saya. So coming to the next is also mindset. I need the players to realize that mereka berada di padang, but so many other people around yang working hard behind the scene untuk mereka. So I need to them think as a family. Mentality sebelum ini tidak cukup untuk menjadikan tim juara. Pandangan saya, sebab kita belum menjadi juara sebarang tournament lagi. So itu pandangan saya. I think we haven't achieved anything. We haven't medals, of course silver medal, but I think SEA Games. Yeah, SEA Games. Compare mentality dengan you berada di Eropah selama ini, beberapa pasukan yang dah mengendalikan. Compare mentality pemain Malaysia dengan pemain Eropah. Yeah, that's where I'm coming to. Itu yang saya nak cuba ketengahkan mentality apa yang top 5 atau 6 tim di dunia. Saya pernah bersama-sama dengan certain players yang bersama di KL pun sebelum ni. Mindset players yang mereka mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan keputusan atas padang. Dan saya juga mempunyai 1-2 of course software yang kita akan gunakan untuk memastikan players membuat apa yang patut beliau buat. Message adalah simple. Skill hockey, taktik dan technical hockey adalah tanggungjawab saya. Saya akan improve mereka. Tetapi dari segi physical dan strength and conditioning adalah responsibility tanggungjawab player itu sendiri. Itu mungkin akan membuat perubahan yang besar, sebab sebelum ni saya rasa mereka mengharapkan kejurulatihan. Saya nak ubah mentality itu, yang itu adalah tanggungjawab mereka. You have to be fit to play hockey. It's not playing hockey to get fit. So they need to understand that. So seperti kalau saya nak share sedikit tentang program kita pun, kita akan work very hard for 2 weeks and then dia akan berikan masa sedikit untuk mereka calm down. Saya nak players ini untuk have a balanced life. Saya tak nak mereka main hockey 365 hari. I want them to have balanced life. So saya nak akan bagi program 11 weeks. Mereka boleh duduk dengan wife atau girlfriend and decide that, okay sayang, this following week kita free, kita can go for holiday. So I want them to have a life. So when they have a life, they come back, they enjoy playing hockey. I want them to enjoy playing hockey.